Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan keizinannya kita dapat menyambung pengajian kita, huraian kepada nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah pada hari ini kita akan masuk ke topik yang baru. Kita akan membincangkan tentang nama Allah Subhanahu wa taala yang kita selalu bacalah dalam Al-Quran, selalu dengar, iaitu Allah As-Sami', Allah yang Maha mendengar. Allah yang Maha mendengar. Disebutkan di sini nama ini, iaitu nama Allah Subhanahu wa taala As-Sami', disebut berulang-ulang dalam Al-Quran. Ada sekitar 50 kali disebutkan dalam Al-Quran nama Allah As-Sami'. Antaranya dalam surah Al-Mujadilah ayat yang pertama. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad sami'a Allahu qawlan allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah. Wallahu yasma'u tahawurakuma. Innallaha sami'un basir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mendengar perkataan wanita allati tujadiluka fi zawjiha, yang mana dia memberitahu kepada kamu tentang suaminya, wa tashtaki ila Allah, dan dia mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita buka surah Al-Mujadilah, dia ada kaitan dengan isu zihar. Isu zihar. Jadi ada seorang wanita, dia mengadu pada Nabi SAW tentang suami dia. Dan Nabi SAW, dalam kisah ni, Nabi SAW tak boleh nak keluarkan apa-apa hukum atau buat keputusan. Sebab ketika aduan itu dilakukan, masih belum ada sebarang hukum atau wahyu yang secara spesifik menceritakan tentang hukum zihar. Hukum zihar. Jadi Nabi SAW tak boleh cakap. Wallahu yasma'u tahawurakuma. Dan dalam Al-Quran sebut Allah mendengar perbincangan antara Nabi SAW dengan wanita tersebut. Innallaha sami'un basir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar lagi Maha melihat. Jadi kisah ini ada disebutkan dalam Musnad Ahmad. Aisyah dia berkata, ketika wanita itu datang mengadu kepada Nabi SAW, Aisyah radhiyallahu anha ada dalam rumah. Jadi Aisyah nampak, maksudnya tahulah ada wanita datang mengadu kepada Nabi SAW. Tetapi bagaimana perlahannya, rahsianya perbincangan antara Nabi SAW dengan wanita tadi, sampai Aisyah pun tak tahu apakah isi kandungan perbincangan mereka. Apakah aduan wanita tersebut kepada Nabi SAW. Dalam Musnad Ahmad, Aisyah radhiyallahu anha qalat, Aisyah berkata, Alhamdulillahillazi, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, wasi'a sam'uhul aswat, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mana meluas pendengarannya kepada semua suara, pelbagai suara. Laqad ja'atil mujadilah, telah datang seorang wanita, al-mujadilah. Mujadilah ni kalau kita nak terjemahkan, debat. Wanita yang berdebat, datang berdebat dengan Nabi SAW. Maksud dia bersungguh-sungguh nak minta apa keputusannya sekarang. Sebab dalam masyarakat jahiliah, bila mereka menzihar isteri mereka, maksudnya mereka menyamakan batang tubuh bahagian isteri mereka dengan ibu mereka misalnya, pada zaman jahiliah itu merupakan cara mereka macam dia nak menganiaya isteri dia.
Dia seolah-olah talak. Jadi wanita ni dia datang jumpa Nabi SAW, mengadulah macam mana ni. Tetapi Nabi SAW tak dapat nak buat keputusan sebab tidak ada sebarang hukum dalam wahyu yang ketika itu berkaitan peristiwa zihar, tentang hukum zihar. Jadi kata Aisyah, laqad ja'atil mujadilah ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang wanita ini berdebat, mujadilah, wanita ni berdebat mengadu kepada Nabi SAW. Tukallimuhu, dia bercakap dengan Nabi SAW. Wa ana fi nahiyatil bait. Dan kata Aisyah radhiyallahu anha, ketika tu aku berada dalam rumah. Ma asma'u ma taqul. Aku tak dengar apa yang dicakapkan oleh wanita tersebut. Maksudnya perbincangan tu perbincangan rahsia. Nabi SAW nak jagalah, saat itu isu rumah tangga. Jadi wanita tu pun mengadu dengan perlahan kepada Nabi SAW. Jadi ini satu pengajaran juga untuk kita. Perbincangan tentang isu rumah tangga bukan dibawa ke media sosial, ke medan umum. Bukannya nak tanya kat ustaz, contoh ada wanita atau lelaki ada krisis rumah tangga, nak tahu isteri dia buat macam ni, suami dia buat macam ni, pergi tanya dekat dalam masjid pakai mic. Bukan. Aisyah duduk satu rumah, tapi dia tak tahu apa yang berlaku. Cuba kita fikirkan, rumah Aisyah bukan rumah besar. Bukan macam rumah kita hari ni. Kalau duduk kat ruang tamu, kita duduk kat dapur, memang tak dengar apa yang berlaku. Kalau kita tahu rumah Nabi SAW kecil, tapi menunjukkan bagaimana rahsianya perbincangan tersebut sampai Aisyah tak dengar. Jadi bukanlah satu adab orang Islam berbincang tentang rumah tangga mereka di khalayak umum. Apa masalah pun rujuk pada pihak yang sepatutnya, kaunselor ke, qadi ke, peguam ke, doktor ke. Tapi bukan pergi ke khalayak umum macam yang fenomena sekarang lah. Pergi tulis kat Facebook lah, dekat Twitter lah, semua orang baca. Orang yang tak ada kaitan pun baca. Lepas tu kadang-kadang ada orang dia biasa, tapi kan dia ni dizalimi, dia boleh mengadu. Betul, orang yang dizalimi dia boleh buat aduan, tak dikira ngumpat. Tapi aduan minta nasihat kepada orang yang sepatutnya. Macam wanita ni dia jumpa Nabi SAW. Dia bukan pergi dekat masjid depan ramai, suami aku zihar aku. Tak, dia tak cerita macam tu. Dia jumpa Nabi SAW. Jadi begitu jugalah sepatutnya pada zaman sekarang. Apa-apa masalah suami nak mengadu pasal isteri, isteri nak mengadu pasal suami, pergi dekat channel yang sepatutnya. Dan orang yang memang kita nak minta tolong. Bukannya bagi alasan, saya tak tahu nak minta tolong kat siapa, jadi saya post dekat Facebook. Nanti siapa nak tolong, datanglah tolong saya. Bukan macam tu. Kita dah buka keaiban rumah tangga sendiri. Macam tu. Jadi perlahannya sampai Aisyah kata, aku tak dengar. Fa'anzalallahu azza wa jal. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat pertama surah Al-Mujadilah tadi. Qad sami'allahu qawlan lati. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mendengar perbincangan wanita yang mengadu tentang suaminya kepada Nabi SAW. Saya bukan nak bincang hukum zihar lah, ini bab hukum hakam, saya tak nak sentuh bab ni. Nak menunjukkan bagaimana, pertama, asbabun nuzul surah Al-Mujadilah ni peristiwa ni. Kalau kita jumpa satu hadis, disebutkan satu peristiwa lah, contoh-contoh apa peristiwa, lalu disebutkan fa'anzalallah, maka Allah menurunkan. Perkataan fa'anzalallah merupakan petunjuk bahawa itu adalah asbabun nuzul, sebab penurunan sesuatu ayat. Jadi sebab penurunan surah Al-Mujadilah, kisah ni lah. Dan kenapa dibawakan ayat ini? Sebab dalam ayat ini menunjukkan bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala mendengar perbincangan yang sangat sulit, perbincangan yang sangat rahsia, perbincangan yang sangat perlahan, yang mana orang yang ada dalam rumah tu pun tak dengar perbincangan tersebut. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala dengar. Allah subhanahu wa ta'ala dengar. Sesungguhnya sami Allah, sesungguhnya Allah mendengar. Lepas tu Allah ulang lagi, wallahu yasma'u tahawurakuma. Allah dengar perbincangan mereka berdua, kamu berdua. Sesungguhnya Allah ulang lagi, sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Jadi begitulah pendengaran Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu bunyi pun, tidak ada satu suara pun yang tersembunyi daripada Allah Subhanahu wa taala.
Sekuat mana suara itu, seperlahan mana suara itu, pasti didengari oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lihat dalil yang kedua, surah Asy-Syura ayat 11. Allah Subhanahu wa taala sebut, laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Laisa kamitslihi syai'un, tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan dia. Jadi pada potongan ayat ini Allah menafikan adanya mana-mana makhluk yang serupa dengan Allah. Allah menafikan adanya mana-mana makhluk yang semisal dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah mulakan dengan nafi. Kemudian Allah sebut wa huwas samiul basir. Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Jadi ayat ini merupakan formula asas dalam kita memahami nama-nama Allah Subhanahu wa taala, dalam kita memahami sifat-sifat Allah. Iaitu pertama, kita memahami bahawa nama Allah, sifat Allah dan keseluruhannya Allah tidak sama dengan makhluk. Dalam masa yang sama, ayat ini juga menunjukkan kepada kita, kita menetapkan, kita beriman dengan apa jua nama-nama dan sifat-sifat Allah yang ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Dalam ayat surah Asy-Syura ni disebutkan Allah As-Sami', Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat. Ada kelompok yang ekstremis dalam umat Islam zaman terdahulu, dia cuba nak menafikan semua sifat Allah. Semua Allah, jadi Allah tak ada sifat. Sebab pada fikiran mereka, kalau kita kata Allah mendengar, maka Allah sama macam kita. Kita mendengar, kucing mendengar, semua haiwan mendengar. Jadi kalau kata Allah mendengar, kita dah samakan Allah dengan haiwan. Nauzubillah min zalik. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita menafikan persamaan Allah dengan makhluk. Dalam masa yang sama, kita tetapkan sifat Allah sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk dirinya sendiri. Kita lihat ayat yang seterusnya, surah Al-Baqarah ayat 127. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismailu rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim alaihissalam meninggikan asas-asas Baitullah bersama dengan Nabi Ismail alaihissalam. Lalu mereka berdoa, Rabbana taqabbal minna, Tuhan kami, terimalah daripada kami. Maksud terimalah amalan kami bina Baitullah ni. Innaka antas sami'ul alim, sesungguhnya engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail berdoa pada Allah untuk diterima amalan mereka. Kemudian disebutkan, sesungguhnya engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Apa kaitan nama Allah tersebut dengan permintaan mereka? Jadi apabila kita sebut Allah As-Sami', pertama kita sebut secara umum Allah Maha mendengar segala sesuatu. Jadi apakah implikasi dia Allah mendengar segala sesuatu? Maka Allah mendengar segala permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita minta dekat Allah, Allah dengar. Lepas tu dalam ayat ini sebut Allah Al-Alim, Allah yang Maha mengetahui. Allah mengetahui apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Kalau mereka tak bagi tahu Allah pun, Allah tahu. Jadi bila kita minta dekat Allah Subhanahu wa taala, bukan bermaksud Allah tak tahu. Kita minta ke Allah, ya Allah sembuhkanlah aku, bukan bermaksud Allah tak tahu kita sakit dan kita perlukan penyembuhan. Dan bukan juga bermaksud Allah Subhanahu wa taala tak tahu apa yang ada dalam isi hati kita, yang mana kita mengharapkan agar Allah sembuhkan kita. Allah tahu. Allah tahu keinginan kita. Allah tahu apa yang tersembunyi dalam hati kita. Kita tengah sedih, kita tengah marah, kita tengah kecewa, kita tengah penat, semua tu Allah tahu. Kita tengah lapar, Allah tahu. Lalu kenapa kita ucapkan juga? Kenapa kita ucap, duduk je lah diam, dan kalau dah sakit, dah makan ubat semua tapi tak sembuh-sembuh, diam je. Tak payah minta, ya Allah sembuhkan aku, tak perlu.
kita ucap, kita lafazkan doa itu, sebab itu arahan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Man lam yas'alhu yaghdab alaih, kata Nabi SAW. Sesiapa yang tak minta dekat Allah, Allah murka kat dia. Maksudnya Allah nak kita minta. Allah nak kita minta. Bukannya Allah tak tahu. Allah tahu keadaan kita. Tetapi Allah nak kita minta. Jadi mintalah ke Allah Subhanahu wa ta'ala apa sahaja hajat kita, dan Allah Subhanahu wa ta'ala mendengar segala permintaan kita. As-Sami' adalah zat Allah yang mendengar semua suara dengan pelbagai bahasa dan pelbagai permintaan. Maksudnya dia dengar suara, kita dengar. Kadang-kadang kita dengar tapi tak faham. Kita dengar orang bangsa lain atau orang negara lain cakap kuat, tapi kita tak faham, satu butir pun tak faham. Bahasa yang berbeza. Kadang-kadang orang tu bercakap bahasa yang kita faham, tapi suara dia kuat, tapi dia cakap laju sangat, kita tak faham. Ada orang dia cakap dalam bahasa yang kita faham dia pun cakap tak laju, tapi kadang-kadang ada orang ni susunan ayat dia berterabur kan. Kita tak faham apa dia cakap sebenarnya ni. Tunggang langgang, terbalik. Sampai kita, kau nak cakap apa sebenarnya? Itulah kita dengar. Kita dengar tapi kita tak faham. Bukan semua yang kita dengar kita faham. Apatah lagi benda yang kita tak dengar. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala, dia dengar semua suara, dia dengar semua bunyi, dan dia faham semua itu. Tidak ada beza baginya suara yang perlahan ataupun suara yang kuat atau suara yang keras. Kita cakap kuat ke, kita cakap perlahan ke, frekuensi suara tersebut tinggi ke rendah ke, sama je bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak macam kita. Kita kalau bunyi kuat sangat, kita tak dengar. Kita tak boleh dengar kalau kuat sangat. Ambil telinga kita letak kat ni, pembesar suara. Tak dengar. Kalau kuat sangat kita tak boleh dengar. Dan telinga kita rosak. Dan kalau perlahan sangat pun kita tak dengar. Sama juga makhluk dengan makhluk, kita dengan haiwan berbeza-beza. Allah ciptakan pendengaran kita. Ada bunyi yang haiwan boleh dengar tapi kita tak boleh dengar. Ikan dalam laut dia boleh kesan kawanan ikan lain sejauh-jauh tu. Dia boleh kesan frekuensi bunyi tu. Sebab Allah ciptakan dia boleh tangkap frekuensi bunyi haiwan tersebut. Tapi kita tak dapat. Sebab Allah ciptakan pendengaran kita berbeza antara satu makhluk dengan makhluk yang lain. Tetapi bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, sama saja. Bunyi tu kuat ke, perlahan ke, Allah dengar. Allah Subhanahu wa ta'ala sebut dalam surah Ar-Ra'd ayat ke-10. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sawa'un minkum man asarral qawla wa man jahara bih wa man huwa mustakhfin bil laili wa saribun bin nahar. Sama sahaja bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesiapa sahaja di antara kamu yang merahsiakan ucapannya dan berterus terang. Sesiapa yang secara perlahan rahsia, ataupun sesiapa yang menjaharkan, menzahirkan apa yang dia nak cakap. Dan sesiapa yang bersembunyi di malam hari, dan sesiapa yang berjalan menampakkan dirinya di siang hari. Bagi Allah Subhanahu wa ta'ala sama saja. Bagi manusia, pendengaran kita, penglihatan kita terhad. Kita nak tengok sesuatu, kita perlukan cahaya. Bila tak ada cahaya, bila gelap terlalu pekat, tak ada cahaya langsung, benda depan mata kita pun kita tak nampak. Jadi itulah had pendengaran kita, itulah had penglihatan kita. Pendengarannya meliputi semua suara, tidak bercampur baur baginya suara, dan tidak menjadi samar sama sekali. Boleh jadi ada satu masa orang datang minta kat kita. Tak usah kata orang lah, kalau kita ada anak ramai kat rumah, anak kita yang sulung, yang ialah kalau kecil-kecil kadang kita tanya, siapa nak ni, semua berebut-rebut nak cakap. Semua cakap kuat-kuat. Kalau kita jadi cikgu dalam kelas kan, siapa nak apa, kita tawarlah satu hadiah kat anak murid tu, siapa nak hadiah ni, semua berebut. Siapa nak jawab soalan ni, semua berebut nak jawab soalan tu, semua jawab serentak.
Suara kuat, semua cakap dengan kuat, tapi cikgu tu tak dapat tangkap pun suara tu. Kalau dia dengar pun, dia tak dapat nak tangkap siapa yang jawab sebenarnya. Sebab semua jawab dengan suara yang serentak, bercampur-campur suara antara satu sama lain. Dia tu manusia. Walaupun orang cakap kuat, walaupun orang yang bercakap tu ada di hadapan kita, cikgu dengan murid-murid di hadapan dia, cuma mereka semua cakap serentak, bercampur-campur suara mereka. Jadi si guru ni tak dapat nak putuskan siapa yang jawab sebenarnya soalan tadi. Siapa yang nak jawab sebenarnya. Sebab semua dah bercakap, semua jawab. Jadi manusia pendengaran dia terhad. Bila dah bercampur bau suara, dia tak dapat bezakan. Tetapi bagi Allah Subhanahu Wa Taala, dia tak ada masalah. Kalaulah dalam satu masjid, semua orang berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita ni tak lama lagi kan haji ni kan, kat Baitullah tu, berapa juta manusia pada waktu yang sama minta dekat Allah Subhanahu Wa Taala, berdoa dekat Allah Subhanahu Wa Taala. Waktu orang buat haji, mereka laungkan, mereka ucap talbiyah, labaik Allahumma labaik. Ramai, semua orang. Semua orang yang dekat situ akan talbiyah. Kita tak dapat nak kesan ni, siapa yang talbiyah tadi? Ramai sangat. Berjuta-juta tu kita tak tahu siapa yang talbiyah, siapa yang tak talbiyah, siapa yang talbiyah, kita pun tak tahu. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala tak ada masalah pun untuk dia untuk bezakan siapa yang talbiyah ni, talbiyah siapa yang ucap talbiyah ni, siapa yang berdoa pada hari Arafah, pada hari yang sesak ramai tersebut. Allah tahu. Tapi manusia, kalau ikut pendengaran dia tak dapat kesan siapa punya suara ni, sebab dah ramai sangat, bercampur-campur suara tersebut. Satu suara tidak akan menyebokkannya daripada suara yang lain, dan tidak akan terabai segala bentuk permintaan. Maksudnya walaupun ramai orang minta, tak akan terabai. Allah tak akan tercicir sebarang permintaan daripada manusia. Walaupun berjuta-juta manusia pada waktu yang sama meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tidak juga melelahkannya. Akan ramainya orang yang meminta. Ramainya orang yang meminta tidak akan memenatkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian penulis membawakan riwayat Imam Ahmad yang tadi kita dah baca dah tadi, kata-kata Aisyah berkaitan wanita yang datang mengadu kes zihar dia kepada Nabi SAW. Kemudian penulis bawakan di sini, bahkan seandainya semua jin dan manusia daripada yang pertama sampai yang akhir, mereka semua berkumpul di atas satu bukit, kemudian mereka meminta kepada Allah pada satu waktu yang serentak. Setiap orang meminta keperluan masing-masing. Semua bercakap dengan bahasa masing-masing. Bayangkan tuan-tuan, di atas satu bukit berkumpul semua umat Islam, minta dekat Allah. Nak dekat musim haji ni senang kita nak bayangkan. Waktu musim haji berkumpul orang Arab, bukan Arab, orang Afrika, Indonesia, Cina, semua satu waktu, pelbagai bahasa, pelbagai bentuk permintaan mereka minta ke Allah Subhanahu Wa Taala pada waktu yang sama. Semua itu bukan masalah untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Semua bercakap dengan bahasa masing-masing. Sesungguhnya Allah mendengar semua ucapan mereka. Tidak adalah jadi kelang kabut, bercampur-campur dari suara, bahasa dan keperluan. Inilah yang disebutkan dalam sebuah diskusi. Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum. Wahai hamba-hambaku, kalaulah yang paling awal di kalangan kamu dan yang paling akhir di kalangan kamu, daripada kalangan jin dan manusia, qamu fi sa'idin wahid, semuanya berada pada satu tempat, satu bukit yang sama, fasa'aluni, lalu mereka itu meminta kepadaku. Kita bayangkan daripada zaman Nabi Adam alaihissalam sampailah manusia yang terakhir di hari kiamat, sebelum hari kiamat berlaku, daripada jin dan manusia semua berkumpul meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, fa'ataitu kulla wahidin mas'alatah, pasti nescaya aku akan berikan kepada setiap orang, setiap yang meminta tadi, segala permintaannya.
ma naqasa zalika min mulki syai'a, dan ia tidak mengurangkan sedikit pun daripada pemerintahanku, tak mengurangkan sedikit pun daripada apa yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Illa kama yanqusul mikhyatu idza gumisa fil bahr. Dia tak mengurangkan sikit pun apa yang Allah miliki, pemerintahan Allah, melainkan seperti sebatang jarum yang dicelupkan di dalam laut. Kita ambil jarum, celup dalam laut, kurang ke air laut? Tak payah jarum, kita ambil satu baldi, cedok, kurang ke air laut? Tak berkurang. Itulah permisalan yang Allah Subhanahu wa taala nak berikan, bagaimana mintalah seramai mana manusia kepada Allah pada waktu yang sama, dengan permintaan yang pelbagai, dengan suara yang pelbagai, dengan bahasa yang pelbagai, tetap Allah Subhanahu wa taala mendengar permintaan mereka. Allah Subhanahu wa taala mendengar permintaan mereka. Jadi tuan-tuan, bila kita dah faham Allah Maha mendengar, apa kesan dia bila kita faham Allah ni Maha mendengar? Daripada dalil-dalil yang kita bacakan ini menunjukkan antara aplikasinya bila kita beriman Allah Maha mendengar ialah kita sentiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sentiasa dengar permintaan kita. Allah As-Sami'. Mintalah apa sahaja hajat kita, apa sahaja masalah yang kita menimpa diri kita, biarlah yang pertama kita mengadu kepadanya ialah Allah Subhanahu wa taala. Allah dengar serendah mana pun suara kita. Mungkin waktu kita sakit, terlantar di hospital, kita nak bersuara, nak berdoa, kita hanya mampu mungkin berdoa dalam hati kita je. Atau kita gerakkan bibir tapi bunyi suara tak keluar pun di mulut kita. Tapi doalah, Allah Subhanahu wa taala dengar. Serendah mana pun suara kita, Allah Subhanahu wa taala dengar. Di dalam As-Sahihain daripada Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, dia berkata, dulu kami pernah bermusafir bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kami melalui satu tempat yang tinggi. Dia melalui satu tempat yang tinggi, dan antara sunnah bila kita lalu kawasan tinggi, kita takbir, ucap Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi para sahabat, apabila mereka melalui tempat yang tinggi, mereka bertakbir dengan suara yang keras. Maksudnya mereka Allahu Akbar, suara kuat. Bukanlah bermaksud zikir dengan suara yang kuat itu terlarang secara mutlak. Para ulama menghuraikan hadis ini, mereka menyatakan bahawa bukanlah terlarang secara mutlak, tapi yang paling afdal ialah suara yang rendah. Dan mereka menghuraikan bahawa dalam hadis ni para sahabat mereka meninggikan suara dengan macam kita lah bertakbir dalam ceramah politik, macam itulah takbir Allahu Akbar, kuat. Jadi Nabi SAW sebut, irba'u ala anfusikum, kasihanilah diri kamu, berlemah lembutlah dengan diri kamu. Fa innakum la tad'una asam, kamu bukannya berdoa, kamu bukannya menyeru Tuhan yang peka. Wala ghaibah, kamu juga bukan menyeru Tuhan yang ghaib, yang jauh. Walakin tad'una sami'an basiran qariba, akan tetapi kamu ini sedang berdoa, sedang menyeru Tuhan yang maha mendengar, Tuhan yang maha melihat, Tuhan yang maha dekat. Jadi bila ada sahabat berzikir dengan suara yang kuat tu, Nabi SAW tegur. Nabi SAW tegur perkara tersebut. Dalam syarah Sahih Al-Bukhari oleh Ibn Battal disebutkan, irba'u ala anfusikum tu bermaksud berlembutlah dengan diri kamu. Sebab antara disebutkan Hurairah, sebab mereka tengah musafir, penat dan semisalnya, buat apa pergi tinggi-tinggikan suara tu, bertambah penat lah lagi. Jadi kasihanilah diri kamu, tak payah nak jerit-jerit minta ke Allah. Kemudian Ibn Battal menukilkan perkataan Imam At-Tabari. Imam At-Tabari menyatakan pada hadis ini terdapat petunjuk bahawa dimakruhkan, tidak disukai untuk meninggikan suara ketika berdoa. Jadi asal ketika berdoa ialah
kita berdoa dengan suara yang perlahan. Ini penting untuk kita faham. Dalam kita berdoa, antara adabnya ialah kita berdoa dengan suara yang perlahan. Dan itu merupakan antara adab kita berdoa. Kita nak tengok apakah dalil-dalil lain yang berkaitan kita disuruh untuk berdoa dengan suara yang perlahan. Dalam surah Al-A'raf, Allah Subhanahu wa taala sebut, surah Al-A'raf ayat 55. Ud'u rabbakum tadarruan wa khufyah innahu la yuhibbul mu'tadin. Berdoalah kepada Tuhan kamu dengan merendah diri, tadarru' wa khufyah, dan suara yang perlahan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang yang melampaui batas. Jadi etika ketika berdoa pada Allah Subhanahu wa taala ialah kita berdoa dengan suara yang perlahan. Sebab Allah dengar suara kita. Allah dengar. Kita bukan meminta kepada Tuhan yang tak dengar. Kita minta kepada yang Maha mendengar. Kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah berkaitan hadis tadi, irba'u ala anfusikum, kata beliau, sesungguhnya meninggikan suara itu dilakukan oleh manusia apabila dia bercakap dengan orang yang jauh. Kita bila orang tu jauh daripada kita, kita akan jerit kuat supaya dia dengar kan. Kalau macam orang kat Kedah tu, kat Bendang kan, dia panggil, nak panggil suami dia makan tengah hari, isteri dia jerit, abang, kuat. So tu ada ustazah saya, dia orang Kedah, dia kata sebab tu orang Kedah suara kuat, sebab dia dah biasa macam tu. Sebab dia duduk Bendang, nak panggil anak suami balik makan, dia jerit. Kalau orang Kelantan suara perlahan je, sebab peniaga kan, Abeh, sini, macam tu lah. Itu ustazah saya lah cakap, tak tahu betul ke tak. Dia kata mungkin keadaan tu menyebabkan orang Kedah jenis suara kuat. Sebab dia kena panggil suami anak dia yang dekat Bendang tu jauh balik makan, kena jerit. Jadi Imam Nawawi kata, meninggikan suara itu manusia lakukan apabila mereka bercakap dengan orang yang jauh, supaya orang yang jauh itu mendengar suara mereka. Adapun kamu sedang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kata Imam Nawawi, kamu sedang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tidaklah peka dan dia tidaklah jauh. Bal huwa sami'un qarib, bahkan dia Maha mendengar lagi Maha dekat. Wa huwa ma'akum bil ilm wal ihatah, dan dia bersama-sama dengan kamu dalam konteks ilmunya, bersama-sama dengan kamu. Lalu kata Imam An-Nawawi, pada hadis ini terdapat an-nadbu. Nadbu ni maksud sunat, digalakkan untuk merendahkan suara ketika berzikir apabila tidak ada sebarang hajat untuk meninggikan suara ketika berzikir atau berdoa tersebut. Sebab apa? Kerana apabila seorang itu merendahkan suara tersebut, maka itu lebih menunjukkan penghormatan, pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau ada hajat untuk ditinggikan suara atau dikuatkan suara, maka boleh. Misalnya kalau khatib berdoa waktu khutbah, takkan dia nak doa perlahan pula. Nabi SAW berdoa dengan kuat, sebab tu para sahabat tahu apa yang Nabi SAW doakan ketika dalam khutbah. Dalam doa kunut witir ke, takkan doa perlahan, sebab makmum akan aminkan. Jadi ada waktu kita kuat dan ada waktu perlahan. Cuma asal pada doa ni ialah diperlahankan. Sebab Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala sebut dalam surah Al-Baqarah ayat 186, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentangku, fa inni qarib, Allah kata sesungguhnya aku dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an, aku menjawab, aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa. Jadi Allah Maha mendengar
Allah Maha dekat. Jadi tak perlu kita tinggikan suara. Sebab tu kita kalau berdoa tak perlu jerit-jerit kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang kita tengok drama ke apa kan, bila dia macam permintaan sampai menjerit-jerit, itu bukan cara berdoa. Kita tak katalah dia berdosa. Kadang-kadang ada orang dia terlalu stres sangat kan, waktu dia macam dia nak meluahkan dekat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sampai dia buat benda macam tu, menjerit kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita taklah kata dia berdosa, cuma kita katakan sepatutnya dalam ketika berdoa pada Allah, bermunajat kepada Allah, kita dengan suara yang perlahan. Itu yang pada asal dia, itu yang paling baik. Ucapan Nabi SAW, kata Syekh Abdul Razak Al-Badar, ucapan Nabi SAW, irba'u ala anfusikum, bermaksud kasihanilah diri kamu, janganlah kamu berlebih-lebihan dalam mengeraskan suara kamu, kerana perkara tersebut tidak diperlukan. Ini kerana zat yang kalian mengeraskan suara kalian dalam menyerunya adalah zat yang maha mendengar lagi maha melihat. Dia mendengar semua suara yang perlahan, sebagaimana dia mendengar suara yang keras. Allah Subhanahu Wa Taala telah mengingkari prasangka orang yang menyangka bahawa Allah tidak dapat mendengar suara yang perlahan ataupun keras. Ini berlaku pada golongan musyrikin. Sebab tu saya katakan pada minggu lalu, orang musyrikin ni kalau ditanya kepada dia siapa yang cipta dia, dia kata Allah. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Dan banyak kali Allah sebut dalam Al-Quran, bila ditanya pada orang musyrikin siapa cipta langit dan bumi, siapa cipta mereka, mereka akan kata Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi konsep ketuhanan orang musyrikin ni, kalau kita nak kata apa yang betul dalam konsep ketuhanan orang musyrikin ni, ini je yang betul. Tapi aspek lain kefahaman mereka tentang Tuhan semua sesat. Salah satunya mereka boleh berbincang. Allah dengar ke tak kau suara itu perlahan? Mereka boleh bincang macam tu. Sedangkan mereka yang bila ditanya siapa cipta langit dan bumi, mereka jawab Allah. Kalau kita fikir logik akal, cipta langit yang luas, bumi yang luas ni punyalah susah pada aspek kacamata manusia. Takkanlah Allah tak mendengar. Sedangkan dia boleh cipta benda yang sukar. Sedangkan dia yang cipta makhluk-makhluk yang bersuara ni, takkan dia tak boleh dengar pula apa yang dia ciptakan? Sebab tu macam mana rosaknya pemikiran orang musyrikin ni. Akidah mereka saling kontradik antara satu sama lain. Sebab tu dalam surah Az-Zukhruf ayat 80, Allah Subhanahu Wa Taala sebut, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Am yahsabuna anna la nasma'u sirrahum wa najwahum. Adakah mereka menyangka kami tidak mendengar rahsia mereka dan bisikan mereka? Bala wa rusuluna ladaihim yaktubun. Bahkan kata Allah, kami mendengar. Bahkan utusan-utusan kami, iaitu malaikat yang mencatat amalan, sentiasa mencatat, sentiasa menulis. Bukan Allah je yang dengar, malaikat pun dengar. Allah nak tegaskan macam ni. Allah boleh je sebut Allah dengar, tapi Allah tegaskan, bala wa rusuluna. Bala, kami dengar, pasti kami dengar, dan utusan-utusan kami pun dengar. Kalau malaikat pun boleh dengar, apatah lagi Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim, kita lihat daripada Abdullah bin Mas'ud, dia menceritakan kisah orang musyrikin ni, macam mana kepelikan mereka. Mereka boleh berbincang-bincang, adakah Allah dengar ke tidak, Allah dengar ke tidak. Mereka boleh bincang tentang perkara tersebut. Dalam Sahih Al-Bukhari disebutkan daripada Abdullah bin Mas'ud, dia menyatakan ketika tu, dan riwayat Ahmad disebutkan yang ketika tu Abdullah bin Mas'ud dia bersembunyi di belakang tirai apa tu, kain Kaabah tu. Di belakang tirai Kaabah dia bersembunyi. Dia dengar, dia nampak ada berkumpulnya orang-orang musyrikin di Kaabah. Ada 2 orang daripada Quraisy dan 1 atau 2 orang daripada Bani Saqif. Dan disebutkan perut mereka ni banyak lemak. Dia nak bagi tahu orang musyrikin ni gemuk-gemuk. Kita tak boleh gemuk-gemuk lah. Abdullah bin Mas'ud kata orang-orang musyrikin ni gemuk, tapi sikit kefahaman.
Daging banyak, lemak banyak tapi tak faham. Masuk akal pendek ah. Daging banyak, kuat makan tapi akal pendek. Macam tu nak cakap dia. Jadi Abdullah bin Mas'ud kata, salah seorang daripada mereka, salah seorang daripada orang musyrikin ni pergi cakap. Dia pergi tanya, waktu tu mereka tengah merancang sesuatu. Dia nak buat sesuatu yang tak elok pada Nabi SAW. Jadi faqala ahaduhum aturawna anna Allah yasma'u ma naqul. Apa pendapat kau? Kau rasa Allah dengar ke apa yang kita tengah bincangkan ni? Kita tengah cakap ni. Salah seorang daripada mereka menjawab, yasma'u in jaharna. Allah dengar kalau kita kuatkan suara kita. Wala yasma'u in akhfaina. Tetapi Allah tak dengar kalau kita perlahankan suara kita. Tapi ada yang lain pula jawab, waqala al-akhar, yang salah seorang tu jawab, tapi dia kata, in kana yasma'u idza jaharna. Kalau Allah dengar bila kita kuatkan suara kita, fa innahu yasma'u idza akhfaina. Pastilah sesungguhnya dia dengar juga kalau kita perlahan dengan suara. Dia boleh, orang musyrikin boleh bincang bab tu. Allah dengar ke tak kita tengah bincang ni? Allah dengar ke tak? Sedangkan mereka juga yang bila ditanya siapa cipta langit dan bumi, siapa yang mencipta mereka, mereka kata Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi rosak pemikiran mereka, mereka tak dapat fikir perkara tersebut. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala turunkan surah Fussilat ayat 22 yang selepas tu, wa ma kuntum tastatiruna an yashhada 'alaikum sam'ukum wala absarukum wala juludukum. Kamu sama sekali tidak dapat bersembunyi daripada persaksian pendengaran, penglihatan dan kulit kamu terhadap kamu. Bahkan kamu menyangka, walakin zanantum anna Allah la ya'lamu katsiran mimma ta'lamun. Bahkan kamu sangka Allah tak tahu banyak yang kamu buat. Jadi itu cara orang musyrik berfikir. Lalu Allah turunkan ayat ni. Allah turunkan nak bagi tahu mereka Allah tahu apa yang mereka bualkan, sama ada mereka bualkan secara kuat atau perlahan. Kalau surah Fussilat ni kita nak tengok konteks ayat dia, kita tengok ayat sebelum tu apa yang Allah Subhanahu Wa Taala tengah sebut. Ayat yang ke-21, wa qalu li juludihim lima syahidtum alaina. Pada hari kiamat nanti orang-orang musyrikin, manusia, orang musyrikin semua akan cakap dekat kulit mereka, lima syahidtum alaina, kenapa kamu menjadi saksi kepada kami? Qalu antaqana Allahu allazi antaqa kulla syai'. Kulit akan menjawab, Allah Subhanahu Wa Taala telah menjadikan kami ini pandai bercakap, sebagaimana dia telah menjadikan sesuatu juga pandai bercakap. Wa huwa khalaqakum awwala marrah, dan dialah yang cipta kamu buat kali yang pertama. Wa ilaihi turja'un, dan kepadanya kamu akan kembali. Manusia akan mempertikai kenapa kulit-kulit kita ni jadi saksi. Nanti pada hari kiamat ni kulit kita, semua anggota tubuh kita, tangan kita akan bercakap, kita buat itu dan ini. Jadi manusia tak puas hati, kau ni kenapa? Cuba senyap sikit. Jadi kulit jawab, Allah yang buat aku bercakap, sebagaimana Allah buat kau bercakap. Lalu kata Allah Subhanahu Wa Taala, wa ma kuntum tastatiruna ay yashhada 'alaikum sam'ukum. Kamu sama sekali tak dapat bersembunyi daripada penyaksian pendengaran kamu, daripada penyaksian penglihatan kamu, daripada penyaksian kulit kamu terhadap diri kamu. Dalam keadaan macam tu, kita daripada kulit kita, daripada penglihatan kita, daripada pendengaran kita sendiri pun, kita tak dapat bersembunyi. Mereka akan jawab, bagi tahu apa yang kita buat. Ini kan pula kita nak bersembunyi daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Serta Allah sebut, walakin zanantum anna Allah la ya'lamu katsiran mimma ta'malun. Tapi kamu rasa, kamu sangka Allah tak mengetahui banyak perkara yang kamu lakukan.
Wa dzalikum dhannukum allazi dhanantum bi rabbikum ardaakum. Wa dzalikum dhannukum. Dan demikian itu zon kamu, prasangka kamu, sangkaan kamu terhadap Tuhan kamu telah memusnahkan diri kamu. Bagaimana kerana rosaknya iktikad orang musyrikin tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka sangka Allah tak dengar suara yang perlahan. Mereka sangka ada benda yang tersembunyi daripada Allah. Maka sangkaan mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu ardakum, telah membinasakan kamu. Fa asbahtum minal khasirin, maka jadilah kamu orang-orang yang rugi. Jadi bagaimana kesannya apabila manusia konsep ketuhanan dia rosak, iktikad dia tentang Tuhan itu rosak, dia percaya bahawa Tuhan itu ada kelemahan, tak dengar, ada benda yang Tuhan tak tahu, menyebabkan mereka buat maksiat, yang mana akhirnya kemusnahan untuk diri mereka pada hari kiamat nanti. Di sini disebutkan, di dalam konteks ayat dan hadis di atas terdapat penjelasan bahawa kerosakan akidah yang berkaitan dengan sifat Allah dan nama-namanya mengakibatkan kerosakan dalam amalan dan agama, serta menjerumuskan seseorang dalam kebinasaan, kehancuran dan kerugian. Begitulah apabila kita tak kenal Allah Subhanahu Wa Taala, kita menyangka sifat yang tak layak dinisbahkan kepada Allah. Kita kata Allah tak dengar, maka kita akan musnah di hari kiamat nanti. Jadi kita sambung selepas azan insya-Allah. اللهم رب هذه الدعوات التامة والصلاة القائمة آت محمد وسيلة والفضيلة وبعث مقام محمود اللازم رضيت بالله رب العالمين وصل على محمد وعلى آله. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung sedikit.
Kemudian apabila kita menyatakan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala Maha mendengar, jadi pendengaran yang disandarkan kepada Allah terbahagi menjadi dua. Pertama, pendengaran yang berkaitan dengan apa yang didengar, maksudnya dengan suara lah, dengan bunyi. Ini secara umum. Yang kedua, pendengaran yang bermakna mengabulkan, maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala mengabulkan, memenuhi hajat orang yang berdoa kepadanya. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Ibrahim ayat 39, Inna Rabbi lasami'ud du'a. Kata Nabi Ibrahim AS, sesungguhnya Tuhanku benar-benar maha mendengar doa. Dan begitu banyak lagi lah dalam doa-doa yang lain kita akan sebut Allah maha mendengar. Jadi menunjukkan Allah mendengar segala permintaan makhluknya. Jadi bila sebut Allah mendengar, la sami'ud du'a, mendengar doa, kau terjemah sami' ni dengar. Tetapi apabila berkaitan dengan doa, dia bukan sekadar berkaitan dengar sahaja, dengar bunyi. Sebaliknya, ia juga berkaitan dengan Allah memustajabkan doa. Allah memenuhi hajat orang yang meminta kepadanya. Kemudian disebutkan di sini, mendengar dalam erti mendengar suara, meliputi suara tersebut, ia terbahagi menjadi tiga. Dalam konteks Al-Quran, apabila sebut Allah mendengar, dia terbahagi pada tiga konteks. Pertama, Allah mendengar dalam bentuk, kita bagi tahu Allah mendengar dalam bentuk untuk mengancam manusia, memberi amaran pada manusia. Misalnya dalam surah Az-Zukhruf ayat 80, Am yahsabuna anna la nasma'u sirrahum wa najwahum. Adakah mereka menyangka bahawa kami tak mendengar rahsia dan bisikan-bisikan mereka? Jadi orang musyrikin berbisik-bisik tentang nak buat perkara yang jahat. Jadi bila dikatakan, adakah mereka sangka kami tak dengar? Jadi pernyataan kami tak dengar tu adalah sebagai amaran kepada mereka bahawa kami dengar dan kami akan hukum mereka atas apa yang mereka lakukan. Sama juga dalam surah Ali Imran ayat 181. Laqad sami'allahu qawlal ladzina qalu innallaha faqirun wa nahnu aghniya. Sesungguhnya Allah mendengar perkataan orang yang berkata innallaha faqir, sesungguhnya Allah itu miskin, wa nahnu aghniya, dan kami ni kaya. Jadi adakah Allah sekadar dengar je, macam kita faham dengar dengan bunyi je? Dalam konteks ayat ni, bila kata Allah mendengar perkataan mereka yang menyatakan perkataan yang buruk pada Allah, mereka kata Allah miskin, maka bermaksud Allah akan balas apa yang mereka lakukan tersebut, bukan sekadar dengar sahaja. Yang kedua, perkataan mendengar digunakan dalam aspek nak menyatakan Allah akan menolong. Sebagaimana firman Allah kepada Nabi Musa dan Harun dalam surah Taha ayat 46. Innani ma'akuma asma'a wa ara. Sesungguhnya aku bersama kamu berdua, aku mendengar dan aku melihat. Bermaksud Allah bukan sekadar lihat dan dengar, Allah akan menolong mereka berdua. Dan yang ketiga, maksudnya Allah mendengar segala sesuatu macam kita dah terangkan tadi dalam surah Al-Mujadalah. Jadi insyaAllah kita akan sambung kuliah kita pada minggu hadapan. Kita akan lihat bagaimana kesyirikan orang-orang musyrikin yang mana mereka meminta-minta kepada berhala dan Allah Subhanahu Wa Taala telah mencela mereka dan mengingatkan kepada mereka kenapa mereka minta tolong daripada berhala yang tak dapat mendengar pun. Wallahu a'lam. Jadi sebelum kita solat Isyak, ada sebarang soalan? Muslimin ada soalan? Muslimah belakang ada soalan? Kalau tak ada, kita selesaikan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu